Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video saya. Hari ini kita akan belajar mengenai grid dan ini adalah grid bahagian yang pertama. Okey, saya dah sediakan satu dokumen HTML dan CSS. Saya balut kelima-lima kotak kita ni. Kelima-lima kotak kita ni 1, 2, 3, 4, 5 ni. Saya dah balutkan dalam div, dalam elemen div, dan saya berikan atribut kelas grid container. Dan kelas grid container ni dalam CSS saya dah berikan padding 50 pixel. Maksudnya dia daripada sini 50, daripada sini 50, daripada sini 50 dan daripada bawah pun 50 pixel. Okey. Sekarang ni kita nak jadikan kita nak jadikan semua elemen kelima-lima kotak ni sebagai grid. Jadi kita boleh buat display grid. Okey, kalau anda lihat tiada apa-apa yang berlaku. Kita kena berikan lagi satu, kita panggil sebagai grid template column. Okey, grid template column ni kita kena faham column adalah horizontal. Maksudnya kalau saya berikan 200 pixel, 200 pixel, 200 pixel, maksudnya dia akan buat 3 kolom. Ni adalah kolom pertama, ni kolom kedua, dan ni pula adalah kolom yang ketiga. Jadi dia akan jadi 200 pixel, 200 pixel dan 200 pixel. Okey, elemen mana yang akan dimasukkan ke dalam setiap kolom ni? Setiap elemen ni lah. Tapi kita perlu faham kolom cuma ada 3. Jadi dia akan ambil 1, 2 dan 3. Dan kolom yang selebihnya akan ditempatkan di bawah barisan yang pertama. Okey, jadi saya dah masukkan 200, 200, 200. Okey, nampak? Ni 200, ni 200 dan ni pula ada 200 pixel. Dan elemen dan kita tak berikan 200 pixel yang keempat. Jadi dia sepatutnya nombor 4 ni dia berada di sini. Tetapi disebabkan kita tak berikan 200 pixel, jadi dia akan ditolak ke bawah. Okey, lepas tu kita ada grid. Sekejap, macam 200 pixel ni tak berapa nak kemas. Jadi saya nak gunakan, ada satu ciri kita panggil sebagai fraction. Jadi kita pakai satu FR. FR ni maksudnya fraction, ataupun dalam bahasa Melayu ialah pecahan. Jadi kita akan nampak kelima-lima elemen ni lebih kemas lah. Saya tak save saya tak save. Okey, nampak? Ini adalah yang pertama, kedua dan ketiga, dan ini tampil lebih kemas lah bagi saya. Okey, lepas tu kita ada grid template rows. Rows pula adalah dia ke bawah. Macam tadi kolom dia bagi 3 kolom kan, 1, 2 dan 3. Dan untuk setiap kolom tu saya bagi 1 pecahan, 2 pecahan dan pecahan yang ketiga. Untuk rows pula adalah dia ikut vertical ataupun dia pergi ke bawah. Kalau saya masukkan 100 pixel, dia hanya akan memberi perubahan kepada barisan yang pertama saja. Jadi saya boleh masukkan untuk barisan yang kedua. Untuk barisan yang kedua saya masukkan mungkin 50 pixel. Lagi pendek lah. Okey, sekarang ni yang ni barisan pertama ni adalah 100 pixel dan barisan kedua pula adalah 50 pixel. Nampak dia lagi pendek. Kita boleh gunakan min max. Min max ni maksudnya dia akan mengambil dua parameter. Parameter yang pertama dia akan ambil ketinggian yang paling minimum, ketinggian yang paling minimum, iaitu 100. Macam kes kita nak 150 pixel lah paling minimum. Dan yang maksimum pula adalah auto. Auto ni bermaksud kalau kandungan dalam elemen tersebut dia tinggi sebanyak 100 ataupun 1000 pixel sekalipun, dia tetap akan mengikut skala 1000 pixel tersebut. Okey, jadi kita tak perlu risau dah kandungan dalam elemen tersebut dia panjang ke pendek ke. Janji kita letak auto sini, dia akan ikut ketinggian ataupun kepanjangan
kandungan dalam elemen tersebut. Okey. Okey, nampak dia dah elok balik kan. Lepas tu kita ada grid template areas. Okey, ini agak unik kan. Okey, macam tadi seperti yang kita tahu, kita berikan 3 pecahan kepada kolom kan. Okey, kita boleh buat macam ni. Tajuk, tajuk, tajuk. Okey, nampak pecahan pertama akan diberikan kepada tajuk yang pertama. Yang kedua akan diberikan kepada tajuk yang kedua, dan pecahan yang terakhir akan diberikan kepada tajuk yang terakhir. Okey, kalau saya dah save, kalau saya refresh, tak ada apa-apa berlaku. Sebab kita perlu berikan area ni kepada mana-mana elemen. Seperti sekarang ni saya dah berikan atribut kelas box 1, box 2, box 3, box 4 dan box 5 kepada setiap kotak tersebut. Jadi untuk kotak yang pertama, okey, sekarang ni saya nak kotak yang pertama ni dia ambil ketiga-tiga ruang ni, dan saya nak yang kedua dan yang ketiga ni ditolak ke bawah. Jadi kita boleh rujuk kepada kotak yang pertama, dan kita boleh guna grid area header tajuk. Okey, nampak sekarang ni tajuk ni dia ambil ketiga-tiga bahagian. Jadi bila saya berikan area tajuk ni kepada box 1, dia akan ambil ketiga-tiga bahagian ni. Nampak sekarang ni dia dah ambil ketiga-tiga bahagian ni. Okey, kita boleh buat juga iklan isi. Okey, sekarang ni yang bawah daripada elemen pertama ni, saya nak kat sini ialah iklan, dan yang selebihnya ialah isi mengenai laman sesawang ni. Okey, kita boleh buat iklan, dia akan ambil yang pertama, dan kedua-dua isi ni akan ambil kedua-dua pecahan yang selebihnya. Jadi iklan ni saya akan berikan kepada box yang kedua, grid area iklan, dan kita tengok dulu perubahan. Sekarang ni tiada apa-apa perubahan lagi sebab kita tak bagi box yang ketiga lagi. Okey, box yang ketiga kita akan bagi isi. Nampak? Dia akan ambil dua pecahan yang selebihnya. Nampak? Ni adalah pecahan yang pertama diberikan kepada kotak yang kedua, dan selebihnya pula adalah yang ketiga adalah dia diberikan kepada kotak yang ketiga. Okey. Jadi sekarang ni kita nampak dia berlekat kan. Setiap elemen ni lekat. Jadi kita boleh masukkan grid gap, ataupun dia akan memberi ruang kepada setiap elemen ni. Dia akan berikan ruang antara satu elemen dengan elemen yang lain. Okey, saya dah masukkan grid gap sebanyak 15 pixel. Kita boleh tengok perubahan ni kat sini. Nampak dia dah ada 15 pixel ruang di antara satu elemen dengan elemen yang lain. Okey, saya akan sambung pada bahagian yang kedua. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.